Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih rezekikan kita lagi untuk bertemu setelah cuti yang panjang. Berapa lama cuti? 2-3 minggu. Sebulan. Sebulan. Panjang tu sebulan. Jadi sepanjang sebulan kita dah enjoy lah. Betul tak? Tak tahulah, kami lah enjoy. Antum semua mengaji tak apa. Enjoy lalai apa semua. Jadi Allah Ta'ala rezekikan kita, ketemukan kita dalam majlis muzakarah kita, iaitu kitab Ta'limul Muta'allim, kitab nasihat untuk orang mengaji. Boleh? Orang mengaji ni kena ada adab. Tak ada adab dia akan punah. Faham? Jadi usaha ulama' mengarang kitab adab sebagai panduan. Jadi kitab ni ulama'-ulama', setengah-setengah ulama' buat kitab ni sebagai wirid. Khatam ulang, khatam ulang, khatam ulang. Sebab apa? Sebab dalam ni semuanya nasihat. Betul tak? Semuanya nasihat. Kita dalam seminggu kita mengaji, ikutlah kita mengaji hadis, fiqh, tauhid, akidah, apa semua tu. Jadi kita kena ada dalam seminggu tu satu hari mengaji kitab yang berkenaan nasihat. Boleh faham? Yalah, kita dah mengaji banyak. Orang mengaji banyak ni kadang bukan kita kata semua betul. Betul tak? Jadi hati dia tu perlu ditarik dengan nasihat ulama'. Jadi kita bacakan kitab ini, iaitu nasihat-nasihat daripada ulama' untuk hati kita seminggu tu dah. Yalah, kita mengaji memang kita kata mengaji tu nur, betul tak? Tapi hati kita perlu dijentik dengan nasihat-nasihat daripada ulama', betul tak? Kadang kita mengaji fiqh, mengaji akidah apa semua, tapi banyak amalan juga yang kita tinggal. Antaranya apa? Menghidupkan malam. Betul? Jangan kalau tanya siapa yang selalu hidupkan malam? Tak nak angkat tangan, riaan. Cuba tanya pada diri kita, berapa banyak kali dalam seminggu kita hidupkan malam? Sedangkan ulama' kata kita nak capai cita-cita tu, kan, kita nak capai ke cita-cita tu, caranya antara hidupkan malam. Kita nak capai ilmu, berkat, antara caranya hidupkan malam. Cuba tanya pada diri kita, berapa malam? Jadi kita kata perlunya ilmu nasihat ni untuk apa? Untuk menjentik hati kita yang lalai. Walaupun kita mengaji seminggu tu, tapi kita perlukan nasihat untuk menarik hati kita supaya ingat kepada Allah Ta'ala. Faham? Bukan bermakna kita kata habis kitab ni dah selesai, aku takkan mengaji dah taklim sampai bila-bila sebab aku nak ngaji. Tak. Jadi ni kitab berkenaan nasihat. Perlu. Tak kisahlah kalau kita dah habis taklim, kita ngaji kitab lain. Minhajul Abidin, Minhajul Qasidin, kitab Hikam Ibn Atta'illah. Untuk apa? Untuk hati kita ni. Betul tak? Orang mengaji tinggi, mengaji banyak, bukan kita kata hati dia akan lembut terus, tak? Mengaji. Kadang orang mengaji banyak, dia akan rasa diri dia tinggi, betul tak? Rasa diri dia hebat. Jadi benda macam ni, situasi macam ni perlu dijentik dengan nasihat ulama'. Tu dalam seminggu ikutlah. Ataupun kita mengaji dengan syekh-syekh tua. Kalau syekh-syekh tua ni, dia suka nasihat lagi. Kalau yang syekh-syekh muda suka, ni Arab apa, ni kaedah kata apa, tu. Tapi syekh-syekh tua ni dia lebih kepada nasihat. Tak percaya pergi das Syekh Fatih Ijazi. Betul? Dia punya nasihat untuk pelajar tu. Padahal mengaji, tengah baca kitab apa ni? Tengah baca apa? Mughnil Labib. Tapi dia nasihat dia banyak lagi daripada apa kitab tu.
Bukanlah kita kata Syekh ni buang masa lah apa semua. Tak. Kita perlukan juga nasihat tu. Betul tak? Pelajar. Kita lah manusia biasa, lagi orang muda. Jiwa muda lah kita ni. Umur belum sampai 40. Macam tak kan? Tengah semangat-semangat nak daki gunung lah, nak pergi mana, bercuti lah apa semua. Betul tak? Jadi memerlukan kepada nasihat ulama'. Jadi bila kita baca ni, kita akan rasa kena macam kena dengan aku. Macam kena dengan aku. Betul tak? Faham tak? Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf ataupun kita baca kitab-kitab nasihat, kita rasa ni macam aku je, macam peli aku. Kenapa kita rasa macam tu? Sebab diri kita muskilah. Jadi perlukan kepada nasihat ulama'. Tu antaranya ni kitab Ta'limul Muta'allim. Dalam ni semua nasihat ulama'. Betul tak? Yang lepas kita bahas berkenaan apa? Wala budda li talibil ilmi min saharil layali. Betul tak? Imam Zanuji kata apa? Mestilah bagi penuntut ilmu daripada menghidupkan malam. Dan minggu lepas kita dah bawakan apa? Potongan ayat, potongan setengah daripada surat Imam Ghazali kepada anak murid dia. Betul tak? Kitab Ayyuhal Walad. Nasihat berkenaan hidupnya malam. Tu. Ni kalau ada kitab ni baca je. Baca je. Cari kitab Ayyuhal Walad terjemahan Syekh Fahmi Zamzam. InsyaAllah. Syekh Fahmi Zamzam rasa? Ya. Kalau tak silap betul lah. Baca ni. Baca insyaAllah faham. Tak ada yang susah pun terjemahan dia. Betul tak? Bila 2 tahun lepas dah bagi ni, siap hantar lagi. Free. Siapa tak baca, siap. Baca ni. Jadi kita perlu pada benda-benda macam ni. Walaupun kita dah mengaji dah. Betul tak? Jadi perlu. Dalam seminggu perlu ada kitab tasawuf ataupun kitab adab. Nasihat-nasihat ulama' tu perlu. Sebagai apa? Sebagai pembangkit semangat kita. Kita kalau duduk, kita duduk ni kita ni belajar universiti, betul tak? Orang belajar universiti ni semua atas diri sendiri. Nak mengaji ke tak nak? Kan? Nak solat subuh ke tak nak? Tak ada mak kita nak kejut kita, betul tak? Tak ada ayah kita nak kejut kita. Tak ada cikgu kita, warden kita nak kejut kita. Semua atas diri sendiri, betul tak? Cuma harapkan ihsan kawan-kawan kita kejut kita, betul tak? Kadang kawan sakit hati dah kejut tak bangun-bangun, betul tak? Sakit hati juga. Jadi perlu bila kita baca, kita akan merasa nak berubah. Itu kita kata hidayah Tuhan, taufik Tuhan. Tuhan bagi hidayah, jentik hati kita untuk kita mula berubah. Wasail nak dapat hidayah Tuhan apa? Kena cari, kena baca, kena dengar nasihat daripada ulama. Jadi yang lepas Musannif Imam Zanuji sebut, sepatutnya bagi penuntut ilmu ni mesti menghidupkan malam. Kama qala syair apa? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Faman talabal ula saharal layali. Betul tak? Biqadril kaddi, dengan kadar kaddi, ai kaddika, susah payah, jerit payahnya engkau, tuktasabul ma'ali, nescaya didapatkan akan engkau, didapatkan al-ma'ali, akan ketinggian. Betul? Macam mana susah payah kita? Situlah ketinggian kita di sisi Tuhan. Faman talabal ula saharal layali. Barang siapa yang menuntut ketinggian di sisi Tuhan, kemuliaan di sisi Tuhan, buat apa? Saharal layali, berjaga malam dia. Tu berjaga malam. Tarumul izza summa tanamu lailan. Tarumul izza, engkau tatlub, tarumu ay tatlub, engkau tuntut akan ketinggian, akan kemuliaan di sisi Tuhan. Summa tanamu lailan, kemudian engkau tidur waktu malam. Yaghudul bahra man talabal laali. Yahudu ay yakhudu, menyelam, al-bahra akan lautan, man talabal laali, bagi mereka yang menuntut mutiara. Betul tak? Orang nak mutiara ni bukan senang. Nak mutiara ni kena menyelam. Nak tahan nafas dalam laut tu sakit, penat, betul tak? Lepas tu kita nak cari mutiara tu bukan kita turun terus ada mutiara. Tak, kena cari. Kemudian ulama buat perumpamaan apa? Orang nak mutiara perlu apa? Perlu menyelam, perlu susah payah. Macam tu juga
Orang nak ketinggian di sisi Tuhan perlu apa? Perlu al-kaddi, susah payah. Tu. Benda dia kata, tips ni apa? Orang nak ketinggian Tuhan, hidupkan malam. Kau kata nak ketinggian di sisi Tuhan, tapi kau tidur di waktu malam. Bukan kau lah. Dia kat sini dia sebut tu untuk diri dia, untuk diri kita semua. Kita duk, ya Allah Tuhanku, jadikan aku wali Engkau, ya Allah. Malam tidur. Bukan malam tidur, malam tengok movie. Subuh tak bangun. Macam mana? Sia-sia doa banyak-banyak tapi tak ada usaha. Betul tak? Jadi benda tu sia-sia, buang masa. Dan ni kita dah baca dah, betul tak? Tak boleh ulang. Tu apa yang Imam Ghazali sebut. Suka nak ulang. Dia kata apa? Sesungguhnya memanggil-manggil di kegelapan malam burung merpati yang bertenggek di atas dahan kayu. Ia terus sahaja memanggil-manggil sedangkan aku asyik di dalam tidur. Di dalam Ayyuhal Walad. Bohong. Sebenarnya memang bohong. Aku demi Baitullah. Seandainya aku benar seorang yang asyik akan Allah Ta'ala, sudah tentu burung-burung tidak akan mendahuluiku dalam menangis. Betul tak? Kalau aku betul-betul orang asyik kepada Allah SWT, sudah tentu aku akan mendahului burung daripada menangis. Faham? Sudah tentu burung tu tidak mendahului aku dalam menangis. Kita, burung dah bertekad, berbunyi-bunyi, tapi kita tetap dalam tidur. Aku mendakwa bahawa aku seorang pecinta yang bersangatan dahaga untuk bertemu kekasih. Bukan main lagi. Ya Allah, aku ni adalah orang yang mencintaimu, bersangatan mencintaimu. Aku dahaga nak bertemu denganmu. Tapi apa? Namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangisnya binatang? Kita macam kasar, tapi semua dia macam sentak lah. Betul tak? Itu kita kata kalam wali. Bercakap dengan keberkatan, bercakap dengan karamah. Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Kalau orang baca, dia akan menjentik hati. Itu wali, ulama, orang soleh. Okey, kita masuk. Jadi yang lepas kita dah bahas berkenaan galakan daripada Imam Zanuji kepada penuntut ilmu, kenapa kena hidupkan malam, betul tak? Hidupkan malam. Wa qala al-musannif wa qad ittafaqa li, muka surat 59. Yang tu dah baca dah. Wa qala al-musannifu, berkatalah oleh pengarang musannif, waqad ittafaqa li nazmu fi hadzal makna. Sungguh telah bersepakatlah bagi aku, Imam Zanuji ni, oleh satu nazam di dalam ini makna. Apa ini makna? Ai fi isbati annal laila sababul wusuli ilal matlubi. Tu makna. Ini makna tu apa? Ai fi isbati annal laila sababul usul ilal matlubi. Pada mengisbatkan sungguhnya malam itu adalah sebab sampai kepada yang dituntut. Syair ini sama dengan apa kata-kata musannif. Apa dia kata? Man syaa ayyahtawiya amalahu jumalan. Man syaa barang siapa ayyahtawiya ay yajma'a, bahawa menghimpun ia, man amalahu akan cita-citanya, jumalan ay jami'an, mutlak, sekaliannya. Maksud apa? Orang yang nak menghimpunkan akan cita-citanya semua kena buat apa? Falyattakhidh, maka hendak mengambillah ia man lailahu, akan malamnya man, fi darkiha jamala. Fi darkiha ay fi nailil amali, fi nailil amali. Jamala ni akan unta jadi tunggangan, maful. Orang yang nak menghimpunkan cita-citanya, semua cita-cita dia, apa perlu dia buat? Jadi pengarang syair kata fallattakhiz lailahu fi darkiha jamala,
maka hendak mengambillah orang ni, orang yang nak cita-cita dia ni tercapai ni, pada waktu malamnya, fi darkiha, pada fi darki ainailil amali, pada capai cita-cita, jamala, akan jadi unta tunggangan. Maksud apa? Jadikan malam itu sebagai unta tunggangan dia untuk sampai kepada apa yang dicita-citakan. Faham? Destinasi yang nak ditujukan. Jadi dia kata apa? Malam itu dijadikan tunggangan. Untuk apa? Supaya kita dapat capai apa yang kita cita-citakan. Semua sekali. Faham tak? Tu. Sebab tu orang yang hidupkan malam berkat. Betul. Kita kadang rindu zaman-zaman sekolah, betul tak? Kadang sekolah ni kita dipaksa untuk beramal. Sembahyang Jumaat, zikir, wirid, baca Quran. Betul tak? Qiyamul Lail. Zaman budak tak suka lah. Ustaz suruh Qiyamul Lail, buat mandi lambat. Betul tak? Ustaz sujud, kita duduk tidur belakang. Bukan akulah, orang lain tak tahu siapa. Tapi bila benda tu dah tak ada, kita masuk ke alam universiti ni, kita bukan pelajar-pelajar sekolah menengah, tak. Ni, kau ni tengah belajar universiti ni, sekejap lagi nak masuk kuliah. Tu. Jadi kita kena bawa diri sendiri. Bawa diri sendiri. Tak ada mak ayah kita nak suruh ni, suruh tu, tak ada orang. Tak ada guru kita nak paksa, tak. Jadi hidup di madrasah, hidup di pondok, hidup di sekolah itu adalah satu nikmat yang sangat besar yang kita dustakan dulu. Betul tak? Betul. Sekarang nak harap kita fikir, kalau kami fikir, dalam seminggu berapa kali aku hidup ke malam? Tak payah seminggu, sebulan berapa kali? Tak payah sebulan, setahun. Sebab adalah Ramadan tu rajin-rajin sikit. Padahal ulama kata kita nak capai cita-cita kita. Cita-cita kita apa? Nak redha Tuhan, nak jadi kekasih Tuhan, nak jadi wali Allah. Tapi malam kita ke laut. Jangan kata malam, subuh pun ke laut. Betul tak? Itu muskilah. Sebab tu ulama kata, nak cita-cita kita ni, kita nak himpunkan cita-cita kita, nak capai cita-cita kita ni, malam tu perlu dihidupkan. Kemudian dia kata apa? Aklil ta'amaka kay tahza bihi saharan. Ni cara, tips, resepi. Macam mana kita nak hidupkan malam. Antaranya lah, aklil, hendak sedikit oleh engkau, ta'amaka, akan makanan engkau, kay tahza, supaya tahza, bangkit oleh engkau, saharan, akan waktu sahur. Waktu sahur ni, waktu dia sebelum, dalam kalau tak silap 20 ke 30 minit sebelum subuh, waktu sahur. Bihi basababia, dengan sebabnya, dengan sebab apa? Hi, ambil aklil tu kita jadikan masdar. Iklalit ta'ami, dengan sebab mensedikitkan makanan. Boleh? Bihi rojok domain apa? Iklalit ta'ami, mensedikitkan makanan. In syi'ta, jika menghendaki oleh engkau, ya sahibi, wahai saudaraku, wahai sahabatku, antablughal kamala, bahawa engkau sampai kepada kesempurnaan di sisi Tuhan. Tu. Kita tak lepas daripada nasihat, betul tak? Tak ada sembang kosong, tak ada, semua nasihat. Kata apa? Aklil ta'amak, sedikitkan makanan engkau, kay tahza bihi sahran, supaya bangkit engkau pada waktu sahur, iaitu 20 minit, 30 minit. Maknanya kita boleh hidupkan malam. Bihi dengan sebab apa? Dengan sebab kita sedikitkan makanan tadi. Betul tak? Ni jika engkau nak sampai kemuliaan di sisi Tuhan. Kalau kau tak nak, kau takkan. Takkan rasa nak hidupkan malam, betul tak? Tu ulama kata, nak capai kemuliaan di sisi Tuhan, tu hidupkan malam. Caranya macam mana? Sedikitkan makan. Kita ni orang belajar ni sedikit makan, betul tak? Sehari sekali makan, betul tak? Tu. Kenapa tak boleh bangun ke? Kenapa tak boleh bangun? Sebab apa tuan?
Tak ada insyita, tak ada. Insyita lah. Minum. Santai. Tak perlu tegang-tegang lah. Gimana? Minum. Tapi kadang kalau kita baca kitab nasihat ni, kita fikir untuk diri kita. Aku duk baca kat orang, aku pun ke laut. Lagi ke laut. Laut Cina Selatan. Bukan Laut Merah. Laut Cina Selatan. Jauh tinggal. Sekurang-kurangnya kita dengar, kita baca ke orang, kita ada usaha nak berubah. Tu Alhamdulillah. Dapat tu. Tapi bagilah berubah juga. Usahalah walaupun tak lama. Jangan tak ada rasa langsung. Tu. Waqilan dikatakan, man ashara nafsahu, kalau nak minum je, tak kisah. Ana izinkan. Jangan sembang, itu sudah. Waqilan dikatakan, man ashara nafsahu bil laili faqad farraha qalbuhu bin nahari. Dikatakan, ulama kata apa? Man ashara, barang siapa yang menghidupkan waktu malam, menghidupkan malam dengan ibadat, dengan zikir, dengan belajar, ikut. Hidupkan malam tu bukan tentu dengan solat, tak. Tapi guru kami kata, kalau tak boleh nak hidupkan malam, 2 rakaat sebelum subuh dah cukup dah. Faham? 2 rakaat sebelum subuh dah cukup dah. Kita apa? 2 rakaat selepas subuh yang tak sempat buat. Subuh pun sebelah-sebelah je. Faham tak? Dapat 1 rakaat, lepas tu dah habis waktu dah. Aduh, berat nanang. Faham tak? Itu muskilah. Muskilah kalau hidup sendiri. Perlu mujahadah, perlu apa kata, masyaqqah. Itu yang perlu kita ni nak jadi wali Allah. Tu. Faqad farraha. Okey, mereka yang menghidupkan waktu malam, nafsahu akan dirinya, diri iman, billaili pada waktu malam, faqad farraha. Sungguhnya farraha, cerialah oleh qalbuhu, hatinya, hati iman, bin nahari, waktu siang. Betul? Orang bila hidupkan malam, kan? Cakap macam selalu hidupkan malam. Tapi guru-guru kata tu, kalau hidupkan malam, siang tu kita happy. Tak tahu, tiba jalan senyum seorang. Apa pasal ni? Lupa aku hidupkan malam tadi. Hati kita jadi tenang, seronok. Betul? Kita dah dekat dengan Tuhan. Wala budda li talibil ilmi minal muwazabah ala darsi. Tu. Habis, selesai pasal hidupkan malam. Jadi pentinglah hidupkan malam tu. Bila dia dengar, kita kena usaha. Ni lagi-lagi masuk musim sejuk. Tu memang tak nak keluar. Kalau kita rasa nak kencing tu pukul 12 kan, tak nak keluar tu sampai subuh baru kita bangun. Lagi nak qiyamul lail, macam mana? Kencing yang terdesak tu, lagi nak hidupkan malam. Fikir macam tak terdesak pun hidupkan malam ni, tak apa lah. Kencing pun aku boleh tahan. Lagi hidupkan malam. Muskilah orang macam ni. Kita penuntut ilmu tak boleh. Tujuan kita menuntut ilmu apa? Redha Allah, betul tak? Tapi ini yang diajar ulama, hidupkan malam penuntut ilmu. Nak dapat redha Allah Ta'ala, hidupkan malam. Tapi sama-samalah kita ubah, hidupkan bi'ah, hidupkan malam. Mungkinlah kita ni, sebab apa? Dulu waktu kita belajar, kita tak ada handphone, betul tak? Paling-paling malam kita bersembang dengan member, tu je paling seronok sekali. Sampai pukul 12, pukul 1 kan? Tu pun perkara paling buang masa sekali. Orang sekarang suka main handphone seseorang, tengok ni, tengok Facebook, tengok apa semua tu. Kalau tak tidur subuh tu, sampai subuh tak tidur, cubalah 2 rakaat cukup lah. Kalau tak nak solat pun, baca Quran. Tak nak baca Quran, selawat. Tak nak selawat, zikir. Tak nak zikir, ikutlah, baca kitab. Itu semua ibadah, betul tak? Sekurang-kurangnya waktu malam itu hidup dengan ibadat. Masuk yang baru, wala budda li talibil ilmi, dan semestinya hendaklah bagi penuntut ilmu itu minal muwazabah, daripada muwazabah, teguh, istiqamah, tetap ala darsi, atas belajar. Boleh? Tu kena istiqamah, kena tetap, kena teguh, jangan kejap ada kejap tak ada, tak boleh. Dia bala tu bila rakaman, macam kami lah, pengang kami, bila dah tak pergi kelas, demam itu sampai 4 minggu, campur pergi bercuti lagi, cuti 2 kali, habis, ada pening lah. Jadi bila dah duk tangguh dia macam tu.
Jangan mimpilah kalau ada 2 dars kau ingat kau boleh nak cover terus. Tak, kau mesti tangguh nanti luar banyak masa nanti. Jadi dah sampai 6 dars kau pening nak buat apa. Jadi guru baca kita tak faham. Cerita apa ni? Mula kat situ patah semangat. Tu muskilah. Jadi muazabah tu penting dalam dars. Wattikrari fi awwalil laili wa akhiri. Tu. Kan? Nasihatnya apa? Penuntut ilmu ni mestilah apa? Muazabah, istiqamah dalam pelajaran. Teguh, tetap dalam pelajaran. Wattikrari, dan mengulang-ulang pelajaran fi awwalil laili, pada awal lail malam, wa akhirihi, dan akhir malam. Boleh? Sebab apa? Fa inna ma bainal isya'aini wa waqtis sahri waqtun mubarakun. Tu. Kerana sungguhnya masa ma minal waqt atau minal zaman, ikutlah bayanglah sendiri. Masa antara isyak dan waktu sahur, masa antara 2 isyak. Isya'ain ni kita panggil apa kalau dalam balaghah? Min babi taglib. Contohnya kusufan, abawan. Masa abawan tu ibu dan ayah. Isya'ain maksud dia apa? Maghrib dan isyak. Okey. Antara maghrib dan isyak itu adalah ada waktu. Antara maghrib dan isyak dan waktu sahur itu adalah waktu yang mubarakun. Sebab tu zaman dulu zaman kami kecil, tak tahulah zaman kita semua sama. Biasa mengaji lepas maghrib tu tak? Pergi mengaji ramai, bawa Quran pergi mengaji lepas maghrib tu tak? Selesainya lepas isyaknya tu. Lepas isyak pergi main nyorok. Betul tak? Tu. Sebab apa? Orang dulu buat macam tu. Adatnya macam tu. Sebab apa? Sebab waktu itu mubarak, ada berkat, keberkatan. Takkan nak suruh budak-budak ngaji sebelum subuh? Mampus. Mak dia suruh kejut, pergi ngaji sebelum subuh. Bapaknya pun tak bangun lagi. Nak suruh anak pergi ngaji sebelum subuh. Dia ada mubarak. Sebab tu ulama buat apa? Hari Khamis kita berkumpul baca Al-Quran, baca Yasin. Bukan kita kata tentu hari Khamis saja. Tak. Boleh je nak buat hari-hari. Tak tentu baca Yasin. Boleh je nak baca Kahfi. Boleh je nak baca lain. Faham tak? Ikutlah. Tapi bacaan Quran ikut. Berhimpun baca Quran ramai, apa salah? Apa masalah? Apa muskilah? Ada muskilah ke? Tak ada. Betul tak? Kita baca Quran buat ibadat ramai berjemaah. Tak kisah kau nak baca apa? Yasin ke, Kahfi ke, surah Fat ke, apa semua. Tapi Jumaat kan kita disunatkan baca surah Kahf. Betul tak? Kahfi. Surah Kahfi. Jadi sebab tu orang dulu buat apa malam Jumaat? Kalau dulu buat malam Jumaat berkumpul baca Al-Quran, tak ada masalah. Waktu tu mubarak, betul tak? Tiba-tiba imam kata, okey, lepas hari Isnin, lepas maghrib kita nak buat baca Yasin ramai. Tak ada masalah. Dan kita kata, tak betul ni. Kena hari Khamis je. Tu tak boleh, tu salah juga tu. Faham tak? Jadi waktu lepas maghrib, antara maghrib dan isyak tu mubarakun. Sebab tu lepas maghrib dan isyak, kalau pelajar tahfiz dia akan menghafal waktu tu. Betul tak? Siapa hafiz ni? Omar hafiz. Orang hafiz ni kadang ramai orang hafiz ni susah nak alim. Zaman sekarang lah, bukan zaman dulu. Kalau budak tahfiz yang kat Malaysia tu lah, dia rasa dah hafiz dah cukup, dia rasa ego, tak nak mengaji dah. Sebab boleh jadi imam gaji besar. Satu lagi dia orang dah bosan ngaji tahfiz sampai 5-6 tahun bosan. Itu tak apalah, cerita lain. Okey. Jadi waktu antara ada dobit ni. Waktu yang bagus kita untuk ulang pelajaran ataupun untuk beramal dan waktu berkat, yang pertama sebelum subuh, waktu sahur lah, sampai waktu subuh. Boleh. Waktu belajar tu fresh, otak ni fresh lagi. Dulu kami kalau exam macam stam ke, ada exam apa-apa ke, tak boleh kalau kepala dah tepu, lepas isyak kalau baca buku dah tepu apa benda ni kan, nampak tulisan lari apa semua tu. Mak kami akan kata, pergi tidur je, besok bangun pagi. Dia kata besok bangun pagi. Tapi nak bangun tu yang susah tu. Kalau boleh bangun pagi tak ada masalah, nak bangun tu. Tapi orang tua punya nasihat macam tu. Setengah orang dia boleh paksa otak dia dia push. Betul tak? Cara orang mengaji ni berbeza. Kita kena cari cara kita macam mana. Kalau kami dah baca, dah tepu apa benda ni, apa padahal senang je tapi dah tepu lah. Macam tak ada otak lah, jadi otak hilang.
Ayo, otak aku sudah hilang kan, dia cakap mak dia. Tu. Jadi tidur. Bangkit sebelum subuh, baca. InsyaAllah dia otak dia fresh. Dia ikut cara orang lah. Setengah orang dia baca sampai pagi, dah. Relax dia tak tidur pun pagi tu, besok dia jawab exam okey je. Kita baca dari malam sampai pagi tak tidur, besok naik exam terus, otak hilang, ingatan hilang. Mana ingatan aku tadi? Hilang, tak boleh jawab terus. Cara orang lain cara. Jadi pertama sebelum subuh sampai waktu subuh. Yang kedua setelah solat subuh sehingga terbit matahari. Waktu ni sebelum subuh waktu elok beribadat Tuhan, zikir, selawat Tuhan, baca Quran. Betul tak? Selawat kepada Nabi, zikir kepada Tuhan, baca Quran, belajar, baca buku. Betul tak? Kemudian lepas subuh, sebab tu biasa ada wirid lepas subuh. Ikutlah kau nak baca apa, baca. Ikut ijazah kalau ada dapat daripada syekh ke. Kalau tak ada ijazah, baca je. Lepas solat tu baca Al-Fatihah sekali, hadiah kepada Rasulullah. Yang ni kami dapat daripada Babelah Cenor. Tu datang buat daurah sahah. Al-Fatihah sekali, hadiah kepada Rasulullah. Hadiah Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah yang kedua, hadiah kepada para anbiya, pada sahabat dan guru-guru. Kemudian Al-Fatihah yang ketiga, hadiah kepada untuk diri sendiri. Ikutlah. Kepada siapa? Kepada rakan-rakan, keluarga kita, kan? Yang kedua tu para anbiya, para sahabat, guru-guru dan ibu bapa. Yang ketiga tu kita hadiah untuk diri kita sendiri, untuk rakan-rakan kita, untuk orang yang pernah kita zalimi, untuk orang yang pernah menzalimi kita. Faham tak? Sekurang-kurangnya Al-Fatihah yang kita buat setiap kali waktu solat tu, satu hari nanti, kan, waktu kat mahsyar ni orang semua dah masing-masing nak ambil hak masing-masing, betul tak? Sampai orang kita kat dulu waktu kat dunia kita ada zalimi orang, kan, sekurang-kurangnya dengan bacaan Al-Fatihah yang kita hadiahkan hari-hari tu boleh sebagai ganti. Faham tak? Kalau tak, dia kata aku nak ambil amalan kau semua, aku nak dosa aku kat kau. Ambil lah, muflis lah kita, betul tak? Tu. Jadi sekurang-kurangnya yang tu sebagai penyelamat kita. Tak, insya-Allah lah dengan izin Tuhan. Kemudian baca Alam Nashrah 3 kali, kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Lepas solat. Kalau tak ada wirid sangat. Lepas subuh buatlah macam tu. Lepas subuh baca, lepas solat tu la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali. Lepas tu subhanallah tu 33 kali, semua apa semua tu. Kan? Lepas tu baca Yasin, surah Yasin lepas subuh. Biasakan lepas subuh baca surah Yasin. Bagi hati tu hidup. Kan? Lepas subuh baca surah Yasin, lepas tu baca Hizib Bahar. Ikutlah, ada Hizib Bahar ke Hizib Nawawi ke Ratib Haddad ke Maksurat ke, ikut korang. Ikut amalan masing-masing. Kalau tak ada nak wirid-wirid, nak baca Quran, baca Quran. Ataupun baca selawat dia, ikutlah. Ya, faham? Tu. Jadi waktu mustajab lepas subuh sampai terbit matahari. Kemudian waktu yang mustajab, waktu yang bagus dan barakah ni apa? Antara asar sampai maghrib, iaitu sebelum terbenam matahari. Sebab tu digalakkan kita zikir lepas asar. Betul lah, ada zikir maksurat lepas asar. Macam tu kat Hizib Bahar ada juga lepas asar. Ada amalan-amalan yang digalakkan berzikir, macam selawat mufrad, selawat lepas subuh dan lepas asar, digalakkan lepas asar. Kemudian yang keempat, waktu yang bagus dan barakah ni maghrib hingga isyak. Tu. Lepas isyak buat apa? Tidur. Tu. Zaman Nabi kan ada, hadis Nabi kata, kan, lepas maghrib tu, dalam kitab fiqh pun ada sebut, sepatutnya lepas solat isyak tu tidur lah. Orang yang berkata-kata berkenaan dunia tu hukumnya makruh, betul tak? Sepatutnya lah kita lepas isyak tidur, habislah, tak ngaji. Tapi boleh kalau pagi tu dah penuh dengan pengajian, kalau malam tak nak mengaji, tidurlah, jangan buat benda lain. Itu. Jadi 4 waktu tu lah bagus untuk doa, barakah, buat amal, baca kitab, ikutlah. Habis. Kemudian ya talibal ilmi bashiril wara'ah, wahai penuntut ilmu, bashiri ni usahakanlah oleh engkau al-wara'ah, akan wara'. Yakni apa? Wara' ni menjauhi perkara haram dan syubhat. Menjauhi perkara haram dan syubhat. Menjauhi perkara syubhat, haram tu lebih lagi lah, betul tak? Wajannibin nauma, dan hendak jauhlah oleh engkau akan tidur, wahzari asyiba'ah, dan hendak jauhlah oleh engkau akan kenyang. 2. Jauhi engkau banyak tidur dan jauhi engkau akan kenyang. Orang kita ni tidur sampai penat tidur tu, betul tak?
Orang lain penat sebab tak tidur, kita penat sebab tidur. Macam mana tu? Tidur banyak sangat sampai penat. Bangun pening, aku demam ke? Tak, engkau banyak tidur. Bukan sebab demam. Tidurnya lepas isyak, ikut Nabi, ikut ajaran Nabi. Lepas isyak, bangunnya zuhur, ambil. Nabi Melayu mana kau ikut? Minum, nak minum. Santai. Boleh? Dawim ala darsi, bukan darsan ni. Typo tu. La tufarrikuhu. Hendak engkau berkekalan ala darsi, atas belajar. La tufarrikuhu, jangan engkau pisahkan akannya akan ad-dars daripada dirimu. Fal ilmu bid darsi qama wartafa'a. Fa tu fa ta'lili li ta'lil lah, kerana ilmu itu, khabar dia kerana bermula ilmu itu, qama adalah wujud, ada, hasil. Ikutlah nak terjemah mana. Wartafa'a, dan irtafa'a aizada, dan bertambah. Okey, baru masuk dekat ba situ, ba sababiyah. Qama takluk ba situ kepada qama ada ataupun hasil dengan sebab apa? Bidarsi. Tengok siapa tu, dengan sebab belajar. Betul tak? Siapa tu? Harap marah habis ingat. Kuat. Siapa? Aku kalau tak pakai mic pun boleh. Boleh? Dia semangat dalam macam. Susunan dia fal ilmu qama wartafa'a bidarsi. Kerana sungguhnya ilmu itu, kerana bermula ilmu itu hasil dan bertambah dengan sebab apa? Bisa babid darsi, dengan sebab dars, belajar. Betul? Betul lah tu. Wa yaghtanimu ayamal hadasati wa unfuwana syababi kama qil. Okey, wa yaghtanim, ni nasihat untuk kita semua. Dan paksalah oleh talib ilmu itu ayamal hadasi, pada waktu muda. Ayamal hadas, pada zaman muda ni, muda-mudinya. Wa unfuwana syababi, dan tenaga-tenaga pemuda tu. Dan paksalah talib ilmi ni pada waktu muda dan tenaga syabab, tenaga orang muda tu. Paksa untuk apa? Untuk mengaji dan beramal. Kamakil, seperti mana yang dikatakan syair, biqadril kaddi tu'tama tarumu, betul tak? Biqadril kaddi, dengan kadar kaddi, susah payah. Al kaddi ay kaddika, dengan susah payah engkau, kan? Tu'tama tarumu, dikurniakan, diberikan, matarumu, apa yang engkau inginkan. Betul? Faman ramal muna lailan yakumu. Tengok tu. Maka barang siapa yang rama, nak capai. Rama kita kata talabalah. Al-muna, akan cita-cita. Orang yang nak mencapai cita-cita kena buat apa? Lailan yakumu, akan waktu malam lah, yakumu, dia hidupkan. Tengok kenapa dia buat datang lailan tu awal daripada yakum. Nak beritahu apa? Hasar di situ. Pada waktu malam lah, yakumu, dirikanlah dia. Itu. Wa ayyamul hadasati faghtanimha. Orang nak capai cita-cita, ulama kata apa? Malam lah dia dirikan, hidupkan seorang itu akan waktu malam. Itu resep dia, orang kata cara dia, resepi dia. Wa ayyamul hadasati faghtanimha. Dan bermula waktu muda, zaman muda-mudi ni, ayamul hadasah ni, faghtanimha, hendak ambillah oleh engkau, hendak manfaatlah betul, hendak manfaatkan betul-betul oleh engkau akannya ayamul hadasah ni. Ala innal hadasata la tadumu.
Tu tengok ala. Adakah tidak? Innal hadasa, sungguhnya waktu muda itu la tadumu, tak akan kembali. Adakah tidak waktu muda itu akan kembali? Jawapan apa? Tak akan kembali. Betul tak? Tengok dalam dia sebut ala ni harfu tanbih ala ala ni harfu tanbih ala tahaqquqi ma ba'daha. Fa innal hamzata tu kaedah itu. Fa innal hamzata al-inkariyah ad-dakhilata, hamzah yang bangsa ingkari yang masuk atas nafi la situ, tufidu tahaqquqil isbat qat'an, memberi faedah sungguh berlaku qat'an, secara putus. Faham tak? Tu ala hamzah tu hamzah apa? Hamzah inkariyah masuk daripada nafi. Nak bagi tahu apa? Tu dia kata ala harfu tanbih ala tahaqquqi ma ba'daha. Harfu tanbih ni dia kata ala tahaqquqi. Nak bagi tahu apa? Atas berlakunya barang selepas daripada harfu tanbih tu apa? Hadasah la tadumu. Maksud apa? Waktu muda tu tak akan kembali. Betul tak? Tu. Sebab tu kata apa? Gunakan waktu muda semanfaat yang boleh. Amal tu semanfaat yang boleh. Waktu muda ni, kita waktu muda, kita kata hadasah ataupun waktu muda ni sekitar umur apa? Umur 20 sampai ke 40. Siapa umur 19? 19? 20 lah? 19 bocah lah. 20 seorang muda, syabab. 20 sampai 40 gunakan elok-elok. Faham? Tu. Sebab apa? Adakah tidak sesungguhnya waktu muda itu tidak akan berlaku? Tengok kaedah tu kata hamzah al-inkariyah dakhilah ala nafi tufidu tahaqquqil isbat. Memberi faedah apa? Tahaqquqal isbati, akan sungguh berlaku qat'an. Maknanya apa? Ba'da tanbih tu apa? Ba'da tanbih tu tahaqquqi ma ba'daha, berlaku. Hadasah la tadumu, takkan waktu muda tu tidak akan berlaku. Betul tak? Betul. Tidak akan berlaku, tidak akan kekal. Betul. Tu. Sebab apa? Sebab kalau dah tua, kita ni tak larat nak buat amal. Betul tak? Tak larat buat amal tu, buat amal tapi tak sekuat. Kita akan buat amal, mungkin kita akan beramal, rajin pergi masjid, solat malam sikit-sikit. Kalau nak dibandingkan dengan tenaga muda kita, sepanjang malam kita boleh hidupkan. Betul tak? Kadang kita mengaji tanpa tidur sehari pun boleh. Nak bezakan ni. Lagi-lagi waktu sakit. Waktu sakit semua benda tak boleh. Semayang berdiri lama tak boleh. Biasa orang sakit ni dia akan datang insaf. Ya Allah, kalau aku sihat ni kan, aku nak buat amal. Sihat tak buat amal pun. Sihat buat apa? Tidur banyak. Tu tak ada otak faham tak? Itu muskilah kita. Betul. Bila kita dah sakit ni, ataupun kalau kita bersangatan penat, bila kita solat tu dia rasa lain. Dia rasa lemah di depan Tuhan. Betul tak? Macam ya Allah. Bila sihat terfikir macam-macam terfikir. Tadi aku pakai selipar warna apa? Tiba-tiba dia macam benda lain masuk. Itu muskilah. Habis? Mana? Sebelah. Okey. Wala yujhid nafsahu. Okey. Wala yujhid, dan jangan yujhid, memaksa talib itu nafsahu, akan dirinya talib itu, dan akan sebagai satu paksaan. Okey, habis yang tadi. Jadi kita kata kita ni waktu muda, zaman-zaman muda ni, tengok Musanya susun. Kita zaman-zaman muda ni jangan sia-siakan waktu muda kita. Tenaga muda kita ni perlu dimanfaatkan betul-betul. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu dan beramal. Betul? Bila dah tua tak nampak lah, tak ada tenaga lah. Betul? Jadi gunakan manfaat tu betul-betul. Tapi kita nak gunakan manfaat tu betul-betul kan, kita nak belajar betul-betul ni, nasihat Musanya apa? Jangan memaksa oleh talib ilmu akan dirinya, akan sebagai satu paksaan. Tengok dia kata wala yud'ifin nafsa, dan jangan yud'ifi, memperlemahkan talib. Dhamir mustatih huwa, kembali kepada talib itu. An-nafsa, akan diri talib situ.
An-nafsa ay nafsahulah. Hatta yang qati'ah, sehingga putus ia at-talib anil amal, daripada amal. Maksud apa? Kalau kita nak manfaatkan zaman muda kita, semangat ni, semangat berapi-api betul, tapi jangan semangat sangat. Tengok member semayang sepanjang malam, kita jangan semangat sangat. Faham tak? Tengok Wafi duduk semayang, lepas kelas ni semayang daripada ni sampai subuh. Zakwan pergi tepuk dia, jangan semangat sangat tenang-tenang. Macam mana ni? Kejap suruh semangat, kejap jangan semangat sangat. Apa masalah sekarang? Tu. Tengok dia kata apa? Sabar dulu, belum habis. Kita ni belum habis kalam, kita duk hukum terus. Betul? Tengok dia kata apa? Bal yasta'milu ar-rifqa fi zalik. Bahkan gunalah oleh talib itu ar-rifqa, berlemah lembut fi zalik, pada demikian apa? Fi talabil ilmi. Boleh. Kita nak mengaji ataupun ikutlah talabil ilmi atau beramal kan? Kita nak mengaji apa semua, bagus dah bersungguh tu, tapi jangan paksa sangat. Sebab apa? Kalau duk paksa, kita akan cepat jemu. Betul tak? Penatnya taklim pun baru usaha 2 hari, terus nak alim terus, kepala otak lah. Awak 7 tahun 8 tahun tak alim pun, ni baru 2 hari ni tak mengaji siang malam. Asal tak capai ilmu level Imam Nawawi. Yang tu kita lipat kepala dia. Boleh faham? Tu. Jadi nak semangat, Amir, betul nama kau Amir? Bukan, Amir. Nak semangat Amir, jangan semangat sangat. Bagus dah semangat tu, tapi jangan semangat sangat. Tidur perlu tidur. Hifzun nafsi tu wajib, betul tak? Sebab tu ulama kata, jangan kau paksa diri kau tu akan sebagai satu paksaan. Paksa. Aku nak cepat ni jadi wali Allah Ta'ala ni. Zikir, tak makan, tak minum. Tu muskilah. Sebab tu kita kata nak beramal kena ada ilmu. Beza amalan orang yang alim dengan orang yang jahil tu. Orang yang alim, orang yang jahil, dia beriman, dia ada martabat dia ada darajat dia Allah Ta'ala bagi. Tapi orang yang alim, orang yang beriman lagi pula alim, darajat dia lagi tinggi. Faham? Tu sehingga ulama kata naumul alim khairun min ibadatil jahli. Betul tak? Tu. Sebab tu dia kata semangat boleh, tapi jangan semangat sangat, jangan paksa sangat. Sebab apa? Kalau kita terlampau paksa, kita akan jemu. Tu bagus dah kita nak berubah. Kadang kita kata nak berubah lah, nak hidupkan malam. Boleh hidupkan, bagus, tapi slow. Sebab apa? Kalau kita terlampau ni kita akan cepat jemu. Tu tabiat manusia ni cepat jemu. Ni baru beli handphone baru, terus nak jual, nak tukar handphone baru. Betul tak? Tak pernah puas. Ada kereta warna ni, nak ubah kereta warna ni. Ada bini ni, nak cari bini yang lain. Tu cerita lain. Tu manusia tu tak pernah puas. Faham tak? Jadi kita jangan terlampau paksa diri kita, slow. Bagus nak berubah, tapi berubah slow. Sebab tu ada setengah yang nak berubah terus gratis berubah. Nanti lama-lama dia akan kurang, betul tak? Sebab tu kita nak berubah tu ada ilmu. Berubah tu secara berperingkat, sikit. Lama-lama kalau kita nak paksa diri kita beribadat sebab apa? Sampai sepanjang malam. Kalau kita dah sampai maqam khawas, tak masalah, betul tak? Kita ni orang baru nak berubah, baru nak bangkit subuh awal sikit kan. Tu. Habis kemudian dia kata apa? Warifku aslun azimun. Bermula rifq, lemah lembut ni adalah aslun azimun, sumber yang besar. Fi jamil asya ay yubna alaihi jami'ul asya. Boleh? Fi jamil asya ay yubna alaihi jami'ul asya. Lemah lembut ni adalah sumber yang besar, yang dibina atasnya rifkun ni ataupun aslun ni akan segala sesuatu, jami' segala sesuatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu taala alaihi wasallam, tu katanya, ala inna hadzal din matinun. Adakah tidak sesungguhnya agama ini, inna hadzal dina, ni inna hadza ad-dina, baca dia. Betul? Ad-dina tu i'rab jadi badal. Sebab apa? Sebab isim makrifah yang datang lepas daripada isim isyarah, i'rab jadi badal. Boleh adik-adik yang baru. Yang dua ni dah pro dah.
Setiap kali aku ulang benda sama je, tak ada benda lain. Sungguhnya ini iaitu apa? Ad-din, agama ini matinun, keras. Fa'awilu fihi, fa'awilu, maka masuklah oleh kamu fihi, di dalamnya, dalam agama, birifqin, dengan lemah lembut. Boleh? Dengan lemah lembut. Maksud dia agama ni banyak amalan, betul tak? Banyak benda, amalan-amalan. Takkanlah kita nak kaut semua. Jadi kita masuk dalam agama ni dengan lemah lembut, dengan satu persatu sampai kita ni, sampai martabat khawas, ataupun kita ni dah kuat, dah orang kata dah sebati dengan ibadat tu, baru maksud kita tambah sikit-sikit, betul tak? Kalau kita yang baru-baru nak berubah, baru-baru nak berhijrah ni, nasihatkan kalau ada kawan atau diri kita sendiri nak baru-baru nak berubah ni, slow. Jangan drastis sangat. Sebab apa? Sebab nanti kita akan cepat bosan. Bila cepat bosan, kita akan tinggalkan benda tu. Jadi lagi tak molek, betul tak? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerosakan itu lebih baik daripada menarik kebaikan. Kita tolak daripada kita jemu daripada beribadat Tuhan, kan? Lebih baik daripada kita nak buat ibadat yang banyak terus. Boleh faham? Tu. Wala tubaghid, dan jangan engkau buat benci, ala nafsika, tubaghid, jangan engkau benci, ala nafsika, atas diri engkau, ibadatullah ta'ala, akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kerana berlebih-lebihan dalam ibadat, akan hasil apa? Letih dan penat dalam ibadat. Bila macam tu jemulah, jadi bersederhanalah. Melainkan orang yang dah capai kelazatan beribadat, betul tak? Tengok baginda Nabi SAW macam mana hidupkan malam. Kita kalau boleh, guru kata dua rakaat sebelum subuh. 2 rakaat tu kita baca apa? Qul huwallah 2 rakaat tu. Pula. Tapi tak apalah, janji ada. Guru kata kita ni paling kurang 2 rakaat sebelum subuh. Okey? 2 rakaat sebelum subuh tu bacalah panjang sikit, sabihis ke apa ke. Ni tak, kita ni kulhu dua-dua tu. Kulhu Allah. Tengok macam mana baginda Nabi SAW, para sahabat, kan, hidupkan malam, macam mana diorang mengkhatamkan Quran. Tapi sebab apa? Sebab mereka itu dah sampai makam, dah sampai kelazatan ibadat. Nak buat banyak mana tak kisah. Jadi bagi kita yang baru nak mula, orang yang salik ni, baru nak berjalan ni, sikit-sikit, sehingga sampai kita dapat makam kelazatan beribadah, kelazatan belajar. Dah dapat kelazatan belajar, sepanjang hari belajar tak ada hal, betul tak? Macam antum semua dah dapat kelazatan. Sebab tu pagi kelas, petang kelas, malam kelas. Bagus lah tu, dapat kelazatan lah tu. Bangga lah tu. Menggeriak tak dapat pahala lah. Bagus, alhamdulillah. Dapat setengah orang macam nak dapat tu susah. Aduh, malas ni nak mengaji. Tapi bila kita ada rasa macam perlu mengaji, kena mengaji, maknanya kita mengaji dah rasa seronok. Biar panas pun, apa jadi pun, tetap juga mengaji. Maknanya kita dah dapat kelazatan mengaji tu. Alhamdulillah, syukur. Tu habis. Kemudian dia kata apa? Fa innal mumbatta, kerana sungguhnya orang yang hilang kekuatan, la ardon, tiada tanah, qata'ah, tiada tanah yang boleh lalu ia ni lah, mumbat tu, orang yang hilang kekuatan. Wala zahran abqa, dan tiada belakang. Zahran tu belakang, maksudnya apa? Tunggangan. Abqa, yang kekal. Betul. Orang yang dah hilang kekuatan, kita dah jalan ni, contoh kita naik Gunung Sinai ni, dah naik 1 kilo ni, dah hilang kekuatan dah, tak boleh dah, ya Allah, nak pingsan dah. Bila macam tu, maka apa? La ardon qata'a, tiada tanah lah kita nak lalu dah, sebab dah penat dah terbaring dah, betul tak? Dah penat dah, maka tak ada tanah kita dah boleh lalu. Sebab apa? Sebab dah penat sangat. Macam tu juga binatang tunggangan, kalau dah terlampau penat, kan, dah terlampau penat sampai rebah tu, maka tanah-tanah yang seterusnya dia tak ada jalan dah, betul tak? Tu maksud dia, tak ada tanah yang boleh dia lalu, dan tiada belakang yang kekal. Maksud dah penat sangat dah, rebah tak ada lah kita kenderaan yang boleh kita tumpang untuk sampai ke tujuan.
Wa qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, nafsuka matiyatuk farfuq biha. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula diri engkau itu adalah matiyatuk, kenderaanmu. Kan, diri kita ni adalah kenderaan kita untuk apa? Sampai tujuan hidup kita, iaitu apa? Ma'rifatullah, redha Allah Ta'ala. Betul tak? Maka Nabi kata apa? Farfuq biha, maka hendak berlemah lembutlah oleh engkau dengannya. Dengan apa? Nafsik, diri engkau. Yalah, diri kita ni yang buat ibadat, betul Azam? Diri kita ni yang pergi mengaji, diri kita ni yang buat ibadat, betul tak? Diri kita yang berzikir, diri kita yang beramal, betul tak? Jadi Nabi kata lemah lembut lah. Jangan terlampau paksa sangat sampai satu hari kita jemu nak beribadat kepada Tuhan. Itu tak nak, itu tak elok. Kemudian wala budda li talibil ilmi, dan mestilah bagi penuntut ilmu. Nak minum dulu. Tak ada air ke? Minum lah. Boleh. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyah fil ilmi. Masuk yang baru, nasihat yang baru. Apa? Dan hendaklah ataupun mestilah bagi penuntut ilmu, wala budda, dan tidak dapat tidak, bagi penuntut ilmu minal himmati, daripada cita-cita, bercita-cita ataupun semangat al-aliyah, yang tinggi, cita-cita tinggi ataupun semangat yang tinggi. Pada apa? Fil ilmi, di dalam ilmu. Macam kami pesan selalu, betul tak? Kita bila masuk Mesir ni, kita masuk dalam lombong emas. Masuk lombong emas tu, pertama, cita-cita tu kena aliyah. Aku nak ambil 1 tan. Banyak emas 1 tan. Betul tak? Cita-cita tu bagi tinggi. Supaya apa? Supaya usaha kita tu nak capai target tu bersungguh, kuat. Betul tak? Kalau kita kata aku nak ambil 500 gram je, 500 gram je lah. Lepas tu jalan-jalan tengok member, kacau member. Faham tak? Macam tu sampai Mesir. Apa tujuan korang? Apa tujuan kita? Apa tujuan antum? Antuna, nahnu, ana. Apa? Azam, apa tujuan? Kalau sekadar tujuan kita, okey, aku mengaji ni supaya apa? Supaya aku boleh kerja. Ni kita telah menghina ilmu. Aku mengaji kitab, kau mengaji kitab ni, kitab tu Kanzura Ribi, Nihayat Tusul, apa semua tu. Untuk apa? Untuk aku kerja satu hari, kerja sedap lah. Betul tak? Pegawai JAIS ke kan, mudahkan urusan pelajar Selangor nak dapat zakat kan. Ikutlah apa-apa pun kan. Kita niat lah, okey, aku nak bekerja, aku ni belajar 4 tahun cukup dah bekerja. Aku kan nak jadi ulama. Rugi. Dia semua tak faham kelebihan ilmu yang sebenarnya. Orang macam ni, kenapa dia targetnya macam tu? Sebab dia tak faham kelebihan ilmu yang sebenarnya. Kita atas dunia ni redha Allah Ta'ala, betul tak? Banyak ahli sebut kita nak redha Allah Ta'ala. Antara wasail yang paling besar nak dapat redha Allah Ta'ala apa? Menuntut ilmu. Belajar hari-hari dalam ibadat, hari-hari dalam kita belajar ni, malaikat berdoa, ya Allah ampunilah dosa ni, ampunilah dosa ni. Betul tak? Itu yang kita nak. Kita tak faham apa kelebihan orang ada ilmu semua, tak? Kalau kita sekadar pandang, kerja macam pelajar-pelajar, tak tahulah, wallah alam, mungkinlah universiti lain kalau ada pengajar Islam, kalau dia fikir aku nak kerja apa nanti semua, aku belajar bersungguh, dapat dekan setiap sem ni untuk apa? Untuk aku kerja apa semua kan? Padahal mengaji agama, itu semua dia telah menghina agama tu, menghina ilmu tu sendiri. Sebab apa? Ilmu itu tinggi. Setakat nak dunia. Kalau kita kata kita mengaji azhar ni nak kerja, itu berlambat-lambat yang keluar daripada Al-Azhar, betul tak? Yang keluar Alatul 4 tahun, Jajidat setiap tahun, Mumtaz setiap tahun. Faham tak? Ramai nak bersaing dengan kita. Kita Usufiq Makbul nak bersaing dengan kita. Faham tak? Tu. Kita nak keluar, cukup-cukup makan boleh reply zakat.
Kita nak keluar, nak bersaing dengan orang, rugi, betul tak? Kita penat-penat mengaji 4 tahun apa semua tu, kan? Tapi yang kita target cuma tu, benda dunia, rugi. Sebab tu kami kata apa? Kita bila masuk dalam medan ilmu, dalam khusus kita kata dalam kita mengaji Mesir ni, seumpama kita masuk dalam nombor emas, kan? Targetlah setinggi-tinggi target, kan? Macam ni kata, sepatutnya bagi penuntut ilmu ni apa? Himmah aliyah fil ilmi. Apa? Bersungguh-sungguh, semangat dalam menuntut ilmu. Faham tak? Supaya nanti satu hari kita balik, kan, kita tak dapat lah, mungkin lah kita kata 1 tan emas tu tak 1 tan kita dapat, betul tak? Tapi sekurang-kurangnya banyak kita dapat, betul tak? Sebab usaha kita. Macam tu kita datang sini apa? Aku nak faham semua ilmu, hadis ke, usul fiqh ke, mantik ke, ilmu apa, ilmu kalam, falsafah apa semua tu aku nak faham semua. Walaupun kita kata kita taklah orang yang mudakik atau muhakik dalam sesuatu ilmu tu, tapi sekurang-kurangnya semua kita tahu, betul tak? Cukup dah. Cukup dah. Kita faham, kemudian kita keluar mengajar orang. Supaya apa? Supaya dapat manfaat. Alhamdulillah, cukup. Sekadar kita kata, aku ni kuliah je. Ngaji 4 tahun, kuliah je. Pergi kuliah, balik kuliah. Kita bukan, marah. Kita kata tu ilmu juga, betul tak? Ilmu juga ngaji kuliah tu, betul tak? Ilmu juga. Tapi macam tu lah, sekadar 4 tahun tu rugilah. Sebab apa? Sebab banyak lagi ilmu kat luar, betul tak? Tu. Kita yang mengaji berlama-lama tahun pun, datang sini ada lagi benda yang kita tak tahu. Tu. Kita kena ubahlah pemikiran tu. Fa'innal mar'a, sesungguhnya seorang lelaki ini yatiru, terbang dia bihimmati. Ni kata-kata ni pernah tengok. Satu hari ziarah pondok siapa? Babozik, hafizahullah ta'ala. Babozik, kenapa Babozik? Bukan Zikri. Babozik, apa nama dia, Rashid ke apa? Tak ingat lah. Babozik. Kita cerita-cerita Babozik ni, dia dekat Fatah ni, orang kata dia antara pondok yang terberkat sekali. Padahal semua pondok berkat. Sebab apa? Pelajar dia hampir 1000 orang. Kalau kita nak masuk pondok dia, sepanjang jalan tu pondok nak sampai rumah dia tu. Faham tak? 1000 pondok ada kat pondok dia. Macam mana tu? 1000 pondok ada kat pondok dia. 1000 pondok ada kat sekolah dia. Lepas tu Babozik ni, dia mengaji dengan Dala, pondok Dala lah. Itu tak kisahlah. Babozik, kami ziarah Babozik. Kemudian tengoklah depan rumah Babozik ni ada satu sangka ke apa. Kosong je sangka tu. Dia tulis ni. Dia kata fa'innal mar'a yatiru bihimmatihi katairi yatiru bijanahi. Tu dia tulis. Fa'innal mar'a, sesungguhnya seorang lelaki, seorang itu terbang dia bihimmatihi, dengan himmah dia. Seorang ni bukan kita kata terbang azam semangat ni. Himmah kuat ni tiba-tiba terbang. Azam terbang. Sebab apa? Himmah kuat sangat. Tu pelik tu. Faham tak? Seorang tu dia terbang, dia makna terbang mencapai cita-cita dia. Kan? Dia sampai kepada tujuan dia dengan sebab apa? Dengan sebab himmah. Boleh? Dengan sebab himmah. Kemudian dibandingkan dengan apa? Katairi yatiru bijanahi, seperti burung yang terbang oleh burung itu dengan 2 sayapnya. Burung ni nak pergi mana-mana, dia terbang dengan sayapnya. Macam tu juga kita orang belajar ni, kan, nak capai matlamat, nak capai tujuan kita mengaji ni dengan apa? Dengan himmah. Faham tak? Himmah tu penting. Sebab tu ulama nasihat 2 perkara nak capai matlamat, nak capai tujuan kita menuntut ilmu. Satu, niat. Tujuan kita menuntut ilmu tu apa? Redha Allah Ta'ala, betul tak? Niat. Yang kedua apa? Himmah. Himmah tu kena tinggi. Macam kami tak ada himmah, tak tinggi, susah sikit lah. Niat ada lah nak mengaji, tapi tak ada himmah, duduk termenung kat rumah. Aku nak mengaji bersungguh ni, tapi termenung. Buat apa? Faham tak? Himmah tu penting, dia kena ada. Kalau himmah tak ada niat nak mengaji, macam mana? Tu yang buat benda lain tu. Ada himmah. Okey. Qala Abu Tayyib. Jadi ada benda ni ditulis lah. Mungkin bagi macam pelajar-pelajar dia tengok, semangat lah. Aku nak menuntut, aku nak mengaji sungguh ni. Tu Pondok Babozik. Kita kalau ada masa, ada rezeki, gilah ziarah-ziarah untuk guru, tanya pengalaman diorang.
Kadang-kadang orang pondok kita tak boleh macam lekehkan orang pondok. Orang pondok pun tak boleh lekehkan orang universiti. Sebab apa? Kita ni saling ada kelebihan masing-masing. Cuma orang pondok ni dia kuat, dia hebat, dia apa? Diorang ni barakah. Diorang ni tak ada pun dipaksa-paksa apa tu, tapi biasanya diorang ni amalan diorang kuat. Kita dulu sekolah duk kena paksa-paksa kemulai apa tu, tak? Bila sampai ke Mesir, aduh hilang semua. Betul tak? Tapi orang tu tak ada pun. Tapi macam mana diorang boleh kuat untuk beribadat tengah malam, untuk ngaji. Ngaji bukan sekejap. Diorang ngaji pagi lepas subuh sampai pukul 10, makan sekejap, ngaji lagi dengan tok guru sampai pukul 12, tidur sekejap, zuhur, lepas zuhur kelas, lepas tu solat asar, lepas asar kelas lagi kan. Lepas tu lepas asar rehat sekejap, mandi-mandi, lepas maghrib solat, kelas lagi, lepas isyak kelas lagi, lepas tu malam pergi dengan apa kata kepala mutalaah. Tu lepas tu tidur sekejap, malam bangun mulai. Kalau nak banding dengan kita lah, akulah macam mana? Pagi tidur, bangun solat zuhur, tidur. Mulai pun tidur. Itu muskilah. Boleh. Tu sebab apa? Diorang ni dapat daripada guru diorang ni dengan barakah, dengan hati ke hati. Guru dia cakap macam ni, dia jadi semangat tanpa paksaan. Betul tak? Tu sebab tu kita tak nak caci-caci orang pondok ni. Amalan diorang kuat. Kita orang universiti ni macam mana, kadar mana amalan kita. Tapi kita tu tak menuntut ilmu juga. Betul tak? Saling-saling ada kelebihan masing-masing. Tak usah gaduh lah, buat masa gaduh, buat penat tu. Habis. Kemudian qala Abu Tayyib, berkatalah Abu Tayyib 19.5, ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu. Ala qadri, sesuai sekadar mana, ahli al-azmi, oleh ahli azam, ta'til azaimu, datang oleh azam. Berapa ramai azam ni? Datang oleh azam-azam, yang ni cita-cita yang dia tuju. Sekadar mana ahli ilmu itu berazam kan, sekadar tu lah cita-cita dia sampai. Faham tak? Faham tak ayat dia? Seberapa banyak, sebesar apa cita-cita yang kita cita-citakan kan, yang kita nak tuju, maka cita-cita itu akan kita raih. Faham? Kemudian wa ta'ti ala qadril karimi al makarimu. Al karim ke karim? Ada ya tak? Kita nuskah semua sama ke? Ada yang lain? Ada ya. Wa ta'ti ala qadril karimi al makarimu. Macam tu juga, sesuai ataupun sebesar kadar kemuliaan yang ada pada diri kan, sesuai kadar kemuliaan seorang itu, ta'til makarimu, dia macam ni lah, macam tadilah, wa ta'til makarimu ala qadril karim, dan datang oleh kemuliaan tu sekadar kemuliaan yang ada pada diri seseorang. Maksudnya apa? Kemuliaan datang pada seseorang itu kan, hasil daripada okey, dia kata kadar kemuliaan yang ada pada dirinya itu adalah hasil daripada macam ni. Okey, kadar kemuliaan yang ada pada dirinya yang hasil daripada menuntut ilmu dan amal, maka kemuliaan itu akan datang padanya. Macam ni. Sekejap kemuliaan akan datang kemuliaan-kemuliaan di sisi Tuhan atas kadar sebesar kadar apa? Karim, kemuliaan yang ada pada diri dia. Besar mana amal ibadat, besar mana usaha kita, masyaqqah kita, sungguh kita kan, susah payah, jerit payah kita dalam beribadat, dalam menuntut ilmu kepada Allah Ta'ala, besar tu kemuliaan Tuhan yang akan bagi. Betul tak? Tu, faham tak? Itu semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Betul tak? Tu, besar mana kita cita-citakan, itu yang kita akan capai. Contoh kita kata orang dulu, jadi dia akan masuk. Tengoklah, dia kata wa ta'zumu fi aini saghiri sigharuha, dan besar oleh sigharuha, oleh benda-benda yang kecil. Kembalinya, tu kembali al-makarim.
kemuliaan-kemuliaan fi ainis saghiri, pada mata orang-orang yang kecil, susunan dia. Wa ta'zumu sigharuha fi ainis saghir, dan jadi besar kan. Ta'zumu dalam disebut tasiru azimah, jadi besar, sigharuha oleh benda-benda yang kecil, daripada al-makarim, daripada kemuliaan-kemuliaan ni, kemuliaan-kemuliaan kecil ni, fi ainis saghir, di mata orang yang kecil, orang yang level martabatnya rendah. Betul tak? Orang yang level martabatnya rendah kan, dia nampak benda kecil tu, dia rasa oh dah besar dah. Betul tak? Adapun di sisi orang yang besar, dia nampak benda tu kecil. Boleh? Ataupun kita kata contoh lah, kita boleh bagi kata apa, contoh sahabat ni boleh hidupkan malam sepanjang malam. Kita orang kita, macam mana boleh hidupkan sepanjang malam? Susah kan? Tapi di sisi sahabat benda tu kecil, belum apanya lagi. Betul tak? Macam kita bersedekah RM1,000, kita rasa besar dah. Sebab kita ni, kita nampak, kita ni tergolong daripada apa? Ta'zumu sigharuha fi aini saghir. Kita ni aini saghir. Kita tengok, 1,000, kita kata sahabat ni sedekah ataupun zakat, atau bukan, kita kata sedekah infak 1,000 unta. Kita nampak besar dah. Tapi di sisi, di mata para sahabat, benda tu kecil. Faham tak? Tu. Ataupun kalau dalam mengaji kita kata, dia mengaji Qatunnadak, besar kitab tu. Tapi di sisi orang yang dah mengaji banyak, dia kata, alah Qatunnadak tu kecil lagi, ada lagi susah. Betul tak? Ataupun kita kata Fathul Mu'in, susah kitab Fathul Mu'in tu kan, susah ni. Tu di sisi pandangan orang yang sigar, orang yang kecil, level rendah kan. Kalau orang yang dah mengaji banyak, Kanzul Minhaj semua apa dah baca, Tahrir Nasyakawi Atah dia semua dah ngaji, bagi dia yang Anah tu, Fathul Mu'in tu kecil lah. Boleh faham? Itu. Wa tasghuru fi ainil azim, dan jadi kecil al-azaimu, benda-benda besar, fi ainil azim, di mata orang yang besar, orang yang hebat lah, orang yang tinggi level dia. War-ra'su fi tahsili asya', ni, dan kepala pada nak berjaya, pada nak menghasilkan sesuatu, kepala ataupun kata resepi, kaifiat, pada nak menghasilkan segala sesuatu, apa? Al-jiddu wal-himmah al-aliyah. Resepinya apa? Al-jiddu, bersungguh-sungguh, wal-himmah, dan cita-cita tinggi, wal-himmah al-aliyah, dan cita-cita yang tinggi. Tengok dia kata apa? Faman kanat himmatuhu hifza jami'i kutubi Muhammad bin Hasan waqtarana bizalikal jiddu wal muwazabah fazahiru annahu yahfadhu aktsaraha aw nisfaha. Betul tak? Fa amma iza kanat lahu himmatun aliyah wa lam yakun lahu jiddun, aw kana lahu jiddun wa lam yakun lahu himmah aliyah, jadi apa? Fala yahsulu lahu illa ilmun qalilun. Betul tak? Betul. Kata apa? Faman kanat, maka ni buat misal, Mazanuji buat misal. Maka man kanat, seorang, kanat himmatu, adalah himmah dia, cita-cita dia. Apa cita-citanya? Hifza jami'i kutubi Muhammad bin Hasan. Cita-cita dia ni apa? Menghafal sekalian kitab-kitab Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni siapa? Guru kepada Imam, anak murid kepada Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan ni Asy-Syaibani antara guru yang terapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i banyak ambil istifadah daripadanya. Wafat pada tahun 189. Kemudian Imam Hasan Asy-Syaibani ni banyak karangan ni. Tu. Jadi kalau seorang, dia kata, Imam Zani kata, seseorang tu, dia himmah dia apa? Himmah dia nak menghafal kitab-kitab Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang berlambak tu. Kan? Himmah dia, cita-cita dia betul-betul, cita-cita dia yang tinggi, tekad dia, kesungguhan dia nak apa? Nak hafal kitab-kitab Muhammad bin Hasan. Dia kata apa?
waqtarana bizalikal jidd wal muwazabah, dan menyertai dengan demikian apa himmah dia tu, cita-cita dia tu apa, al jidd wal muwazabah, jidd berserta muwazabah, bersungguh-sungguh serta teguh hati, istiqamah kan. Jadi kata apa, fazahiru annahu yahfadu aktsara, betul, maka zahirnya dia ni akan hafal kebanyakannya. Kita tak ada, tak semua, bukan semua, betul tak? Kalau kita kata aku nak menuntut ilmu semua, apa semua, ataupun aku nak faham semua, tapi kita akan dapat kebanyakan, betul tak? Bukan kita kata dapat semua. Kalau dapat semua tu alhamdulillah. Tu au nisfaha ataupun nisfaha, ataupun separuhnya. Sebab tu kita kata mengaji target tu biar tinggi. Tengok macam ni, Imam Zuhni juga kata kalau orang tu cita-cita nak mengaji, nak menghafal ni kitab-kitab Syekh Muhammad Hasan Al-Syaibani, maka dia akan dapat kebanyakannya, dia akan hafal kebanyakannya ataupun separuh. Tapi sekurang-kurangnya ada, betul tak? Macam tu matan kena pasang cita-cita matan. Hafal Jawharatul Tauhid, Baiquniyah, apa lagi, Rahbiyah, Aqidatul Awam, apa tu kalau yang matan. Ada Sanusiyah kan, apa lagi, ada Fathul Qarib. Ada setengah orang tu Mutamimah pun hafal. Mutamimah, matan Mutamimah, kita mengaji Mutamimah, dia hafal Mutamimah. Syekh Ali Soleh Qatrun Nadak pun hafal. Tu ambil Qatrun Nadak, matan Qatrun Nadak. Nak power lagi syarah Qatrun Nadak tu, tak tengok buku pun mengajar, betul tak? Tu sebab ulama dulu macam tu. Tengoklah macam ni Imam Muna Syafi'i radhiyallahu anhu, betul tak? Imam Syafi'i ni menghafal Muwatta' tu, satu Muwatta' tu dah hafal, betul tak? Tu Kutubus Sittah, setengah orang menghafal Kutubus Sittah. Tu sebab tu kena pasang cita-cita. Setengah orang ni bercita-cita aku nak hafiz Quran, aku kat Mesir ni 4 tahun nak hafiz Quran kan. Tu dia kata kita kena pasang cita-cita tinggi. Kenapa? Iktiran dengan jid dan muwazabah. Kalau tak ada jid dan muwazabah, cita-cita je lah, tinggal kenangan, betul tak? Tu kemudian dia kata fa amma iza kanat lahu himmatul aliyah, maka adapun apabila ada himmah aliyah, sabitatan lahu, tu lam tu takluk jadi khabar bagi kanat, himmatun tu jadi isim kanat muakhar. Dan apabila adalah himmah yang tinggi itu sabit bagi seseorang, walam yakun lahu jiddun, padahal wawul hal, padahal tidak adalah baginya man tu jiddun kan. Sama juga lam tu takluk jadi khabar bagi yakun, sabitatan lahu jiddun, oleh usaha kan. Satu dia kata orang ni ada himmah yang aliyah tapi usaha tu tak ada. Kemudian yang kedua apa? Aukana lahu jiddun, ataupun ada baginya seorang itu jid, usaha. Walam yakun lahu himmatun aliyah, padahal tidak ada baginya, bagi man itu himmatun aliyah, himmah yang tinggi kan. Jawab dia, bukan jawab dia, jawablah izah, jawab izah itu fala yahsulu lahu illa ilmun qalilun, maka tidak hasil baginya melainkan ilmu yang sedikit. Hasil juga tapi sedikit. Tu boleh. Penat, jerit-jerit, semangat-semangat, minum. Kifatawa mula bila? Besok memang start terus. Wa zakara Syekh Al-Ajal Al-Imam Al-Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi fi kitabi Makarimil Akhlaqi ataupun Makarimu Mari Sikaya, ikutlah. Anna Zulqarnain, sesungguhnya Zulqarnain, bukan yang empunya 2 tanduk, tapi dalam tu dia ada sebut sebab apa dia dipanggil Zulqarnain. Baca sendiri ya. Malah baca. Bawah tu ada sebut.
Sebab apa? Setengah kata dia ni menawan maghrib dan masyrik, seumpama tanduk. Setengah kata ikutlah macam-macam, setengah kata apalah, baca bawah tu ada. Okey, ini satu kisah menyebut oleh seorang syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Imam Al-Ustaz Radiuddin An-Naisaburi. Di dalam kitabnya dia sebut, ni nakal, Imam Zanuji nakal daripada perkataan syekh yang dia sebut di dalam kitabnya, iaitu Makarimah Akhlak. Dia kata apa? Anna Zulqarnain, sesungguhnya Zulqarnain, lamma arada ayyusafira, tak kala menghendaki oleh Zulqarnain bermusafir. Musafir untuk apa tujuan dia? Liyastawliya alal masyriqi wal maghrib, bermusafir untuk supaya menguasai oleh Zulqarnain alal masyriqi, menguasai oleh Zulqarnain menguasai atas timur dan barat. Kita maklum, kita tahu bahawasanya Zulqarnain ni adalah orang yang Allah Ta'ala bagi kekuasaan yang besar, betul tak? Kuat. Dia bukan kata menawar, menguasai banyak tempat. Jadi satu kisah, Zulqarnain ni dia nak pergi musafir untuk apa? Untuk menguasai Masyriq dan Maghrib, kan? Sebelum dia nak pergi berperang ni, pergi nak menawan, orang kata apa? Menjajah, kan? Menakluk, menjajah macam jahat sangat, kan? Syawaral al-hukama, bermusyaratlah Zulqarnain akan ahli hukama, ahli cerdik pandai, ulama lah. Fi zalika, pada demikian apa? Al-istila, pada demikian al-istila, penjajahan tu, pentaklukan tu. Jajah macam British kan. Wa qala, berkatalah Zulqarnain, kan, dia jumpa hukama, jumpa ulama, jumpa ulama, kata apa? Kaifa usafiru lihazal qadari minal mulki fa inna dunya qalilatun faniyatun wa mulkud dunya amrun haqirun falaysa haza min ulwil himmati. Dia kata, kaifa usafiru, bagaimana aku nak bermusafir, lihazal qadari, bagi ini kadar yang sedikit, kadar yang hina, minal mulki, daripada kerajaan, penaklukan. Okey, dia kata fa inna dunya, sebab apa? Fa inna dunya qalilatun, kerana sungguhnya dunia itu adalah sedikit. Lagi pula faniyatun, sifat qalilah, yang binasa, sedikit yang binasa. Wa mulkud dunya, dan penguasaan dunia itu, menguasai dunia itu, amrun hakirun, adalah satu kerja yang hina. Betul tak? Sebab apa? Sebab Zulqarnain ni dia nak keluar musafir untuk menakluk Masyriq dan Maghrib. Dia kata, kenapa? Dia kata, macam mana aku ni pergi musafir, bagaimana aku bermusafir, lagi pula aku ni memeras kekuatan aku, tenaga aku, usaha aku, kan, untuk nak menaklukkan benda yang hina. Faham tak? Sebab apa? Sebab dia nak menakluk Masyriq dan Maghrib, dunia. Sebab tu dia kata fa inna dunya qalilatun faniyatun. Dia kata sebab apa? Sebab dunia ini sedikit, lagi pula binasa. Maknanya macam sia-sia usaha aku pergi menakluk Masyriq dan Maghrib. Betul tak? Tanyanya kepada hukama. Kemudian dia kata lagi falaysa hadza min ulul himmah, dan tiadalah ini daripada setinggi-tinggi, daripada ketinggian himmah, ataupun himmah yang tinggi. Idafat mausuf kepada idafat sifat kepada mausuf, himmah yang tinggi, maksud cita-cita yang tinggi. Ialah dia nak pergi menjajah lah, kata nak menakluk dunia yang hina. Nak menakluk dunia ni bukanlah himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Sebab apa? Cita-cita yang tinggi ni redha Tuhan, betul tak? Faqala al-hukama, lalu hukama ni menjawab apa? Safir, musafirlah oleh engkau wahai Zulqarnain. Sebab apa? Liyahsula, untuk menghasilkan, laka bagi engkau, mulkud dunya wal akhirah, supaya hasil bagi engkau kerajaan dunia dan akhirat. Itu bukan dia menakluk semata-mata kerana kekuasaan, tak. Tapi kata apa?
kau takluklah Masyriq dan Maghrib ni untuk kerajaan dunia dan akhirat. Sebab apa? Sebab kita nak hidupkan agama, perlukan kepada kekuasaan. Ni kalau ada satu-satu hari nanti nak jadi YB apa semua tu, perlu antara kita ni jadi pemimpin. Kalau semua jadi ulama, tak ada jadi pemimpin, susah. Betul tak? Tak salah kalau niat nak jadi Perdana Menteri ke, nak jadi YB ke, cuma risikonya besar. Jadi kena pasang niat lah. Untuk apa? Untuk dunia akhirat, untuk dunia mulkul, kerajaan akhirat. Tu kita nak buat apa-apa perlukan kekuasaan, betul tak? Kan? Kita nak buat ni, nak buat tu. Kalau kerajaan yang tak pandang kepada agama, susah kita. Betul tak? Kita alhamdulillah kerajaan kita pun ada juga ambil berat ataupun apa kata? Agama tu masih ada juga, bukan tak peduli langsung. Dia faham tak? Tu. Jadi perlu juga pemimpin-pemimpin yang orang mengaji agama ni jadi pemimpin. Sebab apa? Dengan kuasa kita boleh buat segalanya, betul tak? Tu. Kalau kita bagi semua pada orang fasik, sampai Kementerian Agama pun jadi bagi orang yang tak tahu agama, punah, betul tak? Tu kita kata jabatan agama tu bagi pada orang ahlinya supaya kerja tu betul. Faqala, maka berkatalah Zulkarnain, haza hasanun. Ini elok, aku setuju. Haza apa? Al-istila' biniyati mulki dunia wal akhirah. Apa? Bukan menjajah. Apa tadi Azam? Menakluk dengan niat kerajaan dunia dan akhirat. Dia kata hasanun, elok. Ini elok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Sungguhnya Allah Taala itu mencintai ma'aliyal umur. Sama juga idafat sifat kepada mausuf, iaitu perkara-perkara yang mulia. Wa yakrahu safsaha, dan membenci oleh Allah Taala safsaha, yakni perkara yang hina. Safsal umur inilah perkara yang hina. Wakil yang dikatakan fala ta'jal bi amrika wastadimu. Asal rasa macam lama. Selalu tengok dah pukul 10 lah, sampai 10.30. Dan dikatakan fala ta'jal, maka jangan engkau gopoh, jangan engkau gopoh bi amrika, dengan pekerjaan engkau. Bi amrika ai allazi tatlubu husulahu. Tu bi amrika maksudnya allazi tatlubu husulahu. Jangan engkau gopoh dengan perkara yang engkau tuntut akan hasilnya. Nasihat ulama, jangan gopoh dengan perkara yang kau nak hasil tu, nak kau capai tu. Wastadimhu, dan hendaklah engkau istadimhu apa? Kata tenang, slow-slow macam itulah, ataupun istiqamah. Hu akannya akan amrik ai allazi tatlubu sulahu lah, kan? Jangan kau gopoh nak hasil perkara yang kau nak, dan hendaklah engkau slow macam kata perlahan-perlahan pada perkara yang kau nak hasilkan. Ni yang pening lah. Sampai faham solat asar atau mustadim ni tak faham murad dia apa. Tu ni dulu lah, simpan dulu. Pening tak? Tengok dalam ni tambah pening lah. Simpan dulu. Masuk kil dulu. Kil, qala Abu Hanifah li Abi Yusufah rahimallahu ta'ala. Berkatalah Abu Hanifah bagi Abi Yusuf rahimahumallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati keduanya, Abi Yusuf dan Abu Hanifah. Abi Yusuf ni anak murid kepada Abu Hanifah. Kunta balidan akhrajtuka al-muwazabah fid darsi. Dulu engkau ni, Abi Yusuf, Imam Abu Hanifah kata kepada anak murid dia, dulu engkau ni balidan, orang yang tak cerdik. Bukan tak cerdik, orang tak tahu apa, bodoh. Akhrajtuka, dan aku mengeluarkan engkau ai anil baladah, daripada kebodohan.
Al-muwazabah ay bil muwazabah, dengan muwazabah fid darsi. Betul tak? Tu. Wa iyyaka wal kasal, dah hendak jauhilah oleh engkau, dah hendak jauhlah engkau daripada wattaqi al-kasala ay wattaqil kasala. Dah hendak takutlah oleh engkau akan malas. Sebab apa? Fa innahu syu'mun wa afatun azimun. Tu. Sebab nasihat Imam Abu Hanifah apa? Abi Yusuf, engkau patutnya engkau jauhilah oleh engkau, dan sepatutnya engkau kena takut akan sifat pemalas tu, sifat malas tu. Kerana sesungguhnya al-kasal itu syu'mun, adalah satu kesialan. Ganas tak? Kesialan. Atau kita kata malapetaka. Tapi kesialan tu nampak kasar sikit. Kesialan. Malas, memang malas, sial lah ni. Wa afatun azimun. Satu kesialan lah. Kalau bahasa Indo, kesialan. Aku tertimpa kesialan. Aku tertimpa kecelakaan ataupun ke bala. Macam tak rasa dengan video Facebook bahasa Indo tu. Wa afatun azimun, dan kebiasaan yang kebinasaan. Wa afat, kebinasaan yang azimah, yang besar. Tu nasihat Abu Hanifah kepada Imam Abi Yusuf. Dulu engkau ni Abi Yusuf kan adalah orang yang bodoh, tak tahu apa. Tak apalah anak murid dia, guru cakap dengan anak murid, jangan kita cakap Abu Yusuf kau bodoh tu. Tu tak boleh, tak ada adab. Contoh kita dengan anak murid kita, kau sedar dulu kau bodoh. Tapi kau jadi pandai sebab apa? Aku yang keluarkan kau jadi pandai sebab apa? Dengan apa? Dengan muwazabah fid dars, berterusan dalam pengajian. Lepas tu Imam Abu Hanifah nasihat apa? Iyyaka wal kasal, hendak jauhilah oleh engkau dan hendak takutlah oleh engkau akan kemalasan. Sebab apa? Kemalasan itu adalah syu'mun, satu malapetaka ataupun kesialan. Wa afatun azimah, dan kebinasaan yang besar. Qala Syekh Abu Nasrin As-Saffar Al-Ansari, berkatalah Syekh Abu Nasrin As-Saffar Al-Ansari kata apa? Ya nafsi, ya nafsi, la turkhi anil amali. Ini ke ani? Sebab ani, tulis ani. Tak tahu, kadang kitab ni tak tahu salah tulis ke apa. Anil amali fil birri wal adli wal ihsani fi mahali. Apa mahal lah? Jap. Sikit je. Fil mahal ni tak tahu fil mahalin ni apa. Wa yurukul rifqa wa sakina wa huna biharatil wazni wa huwa fi mahalin nasbi ala annahu hal mutarrifa kana la tarhi hal kaunika fi sakinah wa rifqi li anna rifqa aslun azimun. Tahu dia memang bertindak perlahan-lahan. Tak, dia kata ya nafsi, wahai diri, la turkhi anil amal, jangan engkau bermudah-mudah, yakni bermalas-malas daripada beramal. Fil birri wal adli, fil fatu fi tu takluk hal, jadi takluk hal, sahibul hal dia domir anta pada turkhi tu. Hal kau nikah, hal keadaan engkau ni, kalau dalam semua mutasifatan, bersifat fil birri pada kebaikan, wal adal wal ihsan, fi mahali tu pun hal juga, sahib hal dia anta turki tu. Hal keadaan engkau ni fi mahali, slow macam mana ni? Tinggallah pening. Apa susah ni? Ingatkan dua tu.
Wa kullu zi amalin fil khairi mughtabatun. Dan setiap yang mempunyai amalan fil khairi pada kebaikan mughtabatun. Apa? Pasti ada orang yang iri. Iri, mughtabah. Maksudnya apa? Iri nak jadi seumpamanya. Boleh faham? Boleh? Kita kata dengki, iri ni, jealous ni dia ada dua lah. Satu yang tak elok, satu yang elok. Okey. Tu dia kata setiap orang yang mempunyai amalan pada kebaikan, kita tengok kawan kita tu rajin beribadat. Nanti akan terdetik pada hati kita ni iri. Macam mana? Aku nak jadi macam dia juga. Ada iri. Kita rasa jealous dengan dia. Wa fi bala'in wa syu'min kullu zi kasalin. Tu. Waw masuk kullu belakang. Wa kullu zi kasalin. Dan setiap yang mempunyai kemalasan pada dirinya, kan? Fi bala'in, pada malapetaka, wa syu'min, dan kesialan. Dan setiap yang mempunyai kemalasan, kan? Macam mana nak buat ni? Wa fi bala'in, dan pada malapetaka, wa syu'min. Kita rasa fi tak pakai pada ni. Dan setiap yang mempunyai kemalasan, apa? Dan setiap yang mempunyai kemalasan pada dirinya, ada dalam dirinya tu, duduk di dalam bala'in, malapetaka, dan syu'min, kesialan. Samalah tu, atau tafsir kesialan, ataupun kita kata ni lah, bala lah juga. Qala wa qad ittafaqa li fi hadzal ma'na. Berkatalah ulama, wa qad ittafaqa li, bagiku, fi hadzal ma'na, pada ini makna, da'i nafsi at-takasula wa tawaniyah. Sikit lagi. Da'i, hendak tinggallah oleh engkau. Da'i ai, ya nafsi, wahai diriku. Da'i, hendak tinggallah oleh engkau, wahai diriku, at-takasula, akan bermalas-malasan, wat-tawaniyah, dan bertangguh-tangguh ataupun berlengah-lengah. Wa illa ai, wa illam tatruki, jikalau wa illa ai, wa in lam tatruki, jikalau tidak engkau meninggalkan apa? At-takasula wa tawani ni. Jadi apa? Fasbuti fi zil hawani, maka sabitlah oleh engkau pada orang yang empunya kehinaan. Falam ara, maka tidak aku lihat, lil kusala, bagi orang yang malas, al-hazza, akan ganjaran atau imbalan, yuhza, yang didapati, siwa nadami wa hirmanil amani, kan? Selain daripada penyesalan dan hirmanil aman, dan pengharaman cita-citanya, ataupun cita-citanya akan jadi kandas. Tu nasihatlah untuk orang malas ni. Dia kata, hei diriku, tinggalkanlah oleh engkau akan sifat malas dan bertangguh-tangguh. Ada rakaman tangguh. Lalah ada 6-7 rakaman, setiap rakaman 2 jam, 14 jam. Mampus. Ni dia kata, hei diriku, tinggalkanlah akan sifat malas dan bertangguh-tangguh. Wa illa fasbuti fi zil hawan, jikalau engkau tidak tinggalkan perangai ni, dua perangai ni, malas dan bertangguh-tangguh ni, maka sabit bagi dirimu apa? Jadi orang yang mempunyai kehinaan. Lepas tu dia kata lagi apa? Aku tidak melihat pada diri orang yang malas itu akan capai ganjaran, melainkan apa yang dia dapat, apa yang dia nampak, melainkan orang yang malas dan bertangguh-tangguh ni dapat apa? Nadami wa hirmanil aman. Tu dia hanya dapat nampak pada orang yang malas dan bertangguh-tangguh ni, dia dapat apa? Penyesalan dan cita-cita yang kandas, yang tak dicapai. Itu
nasihat dia untuk orang malas. Untuk kita lah, kita yang malas. Untuk aku yang malas ni. Tu. Betul. Manusia ni dia penuh penyesalan. Lagi-lagi dekat akhir lepas mati. Kenapa kat dunia aku tak sedekah? Ataupun kat dunia aku dah sedekah, kenapa aku sedekah sedikit padahal aku boleh lebih lagi? Faham tak? Kat atas dunia pun kita akan berlaku penyesalan. Tunggu nanti kita ni dah habis belajar, lepas tu kita tengok kawan-kawan kita ni lebih, ilmu dia lebih daripada kita, faham dia lebih daripada kita, faham tak? Amalan dia lebih daripada kita. Kita akan mula menyesal. Kenapa aku tak macam diorang? Tu waktu hidup. Lagi-lagi kalau waktu dah mati, sampai dalam kubur pun minta Tuhan, ya Allah Ta'ala, hidupkan aku seketika. Supaya apa? Supaya aku dapat sedekah. Betul tak? Supaya aku dapat beramal. Tu orang mati minta Tuhan nak dihidupkan. Sebab apa? Sebab menyesal. Tu kita kata menyesal ni bukan saja waktu hidup, bukan saja waktu mati, waktu hidup pun ada penyesalan. Tu kita kata nafsu lawamah, nafsu diri yang menyalah-nyalahkan, nafsu yang menyalah-nyalahkan diri. Itu habis. Ada 2 minit lagi, santai sikit-sikit. Boleh? Kalau boleh nak habis sebelum tawakuf exam. Lagi separuh, sikit-sikit ni. Nak habis lah. Ni kalau dah start tawakuf exam, 2 bulan kau. Lama. Jadi naknya habis kitab ni bila dah lepas exam dah tenang-tenang, boleh baca kitab lain. Waqil yang dikatakan kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadami. Ni kata-kata yang pedas ni. Kam min hayain. Berapa banyaklah min hayain, perasaan malu, wa kam ajzin, dan berapa banyaklah perasaan yang lemah, wa kam nadmin, dan berapa banyak perasaan menyesal. Menyesal yang mana? Jammin, yang melimpah. Menyesal yang melimpah. Tawallada, yang lahirlah oleh al-mazkur haya, ajz, nadam, jamin ni, lil insani, bagi manusia, min kasali, daripada malas. Dia kata apa? Berapa banyaklah perasaan malu pada seorang, rasa lemah diri, hinanya diri aku, rasa menyesal yang melimpah ruah ni, yang melimpah-limpah ni, kan? Perasaan-perasaan ni hasil beranak bagi apa? Bagi manusia yang dulunya malas. Betul? Betul. Kita dia, aku dah habis belajar dah 4 tahun dah start mengajar. Kenapa aku tak hafal matan-matan dulu? Aku dah mengaji, aku dekat Azhar dulu. Kenapa aku tak berusaha bagi faham betul-betul kitab ni? Kenapa aku tak boleh nak menguasai ilmu nahu? Padahal aku ngaji Mesir 4 tahun. Itu muskilah. Kita sibuk dekat Mesir ni, kita sibuk dengan benda yang tak patut kita fikir. Betul tak? Berkenaan jodoh, berkenaan kerja. Itu tak perlu kita fikir. Bolehlah kita nak fikir jodoh tu, tapi jangan syaralkan otak kita fikir aku nak kahwin dengan siapa ni. Jangan takut kau habis belajar semua, adalah orang nak. Ada orang nak. Kalau orang tak nak, kau pergilah cari orang. Kau ingat kau special sangat orang cari kau. Amel. Tu cari. Dah tahu tak handsome ni, sibuk orang nak. Aku ni habis belajar mesti orang nak. Tak ada, kau pergi cari usaha. Tapi bukan waktunya sekarang. Betul Azam? Kita fikir aku nak kerja apa ni semua, cari duit nak jadi kaya apa semua. Bukan waktunya sekarang. Kerja kita belajar. Ibn Athaillah kata apa? Arih nafsaka. Arih nafsaka tak ingat lah. Okey. Dia kata, iyyaka an kasalin, hendak jauhilah oleh engkau an kasalin, daripada sifat malas, fil bahsi an syubahin, pada perbahasan daripada perkara-perkara yang syubah. Dia kata kita kena jauhkan diri kita daripada malas pada mencari perbahasan daripada perkara-perkara syubah. Kita jumpa perkara-perkara syubah, orang berdebat berkenaan ni, berkenaan tu. Kita jangan malas. Untuk diri kita lah, jangan malas. Cari
kita sepatutnya lah, ini nasihat daripada Syekh, daripada ulama, kita kena cari apa solusinya. Faham tak? Jangan tuduh ni, tuduh tu, kata ni salah, kata ni betul. Tak. Kita kena usaha cari perbahasan tu. Ni ada tak hadisnya? Yang ni macam ni apa hujahnya? Itu. Maqad alimta, bermula perkara yang telah engkau ketahui, wa maqad syakka, ada bermula perkara yang telah engkau syak, min kasalin. Adalah hasil daripada sifat malas. Wa qad qila, dan berkatalah dan telah dikatakan, al-kasalu min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Itu betul. Dia kata apa? Al-kasal. Kasal itu berlaku, hasil. Kenapa orang kita ni malas belajar? Tak nak bersungguh-sungguh dalam belajar. Tak merasakan ilmu itu penting. Sebab apa? Tu. Min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Betul? Malas mengaji, malas belajar ni apa? Hasil daripada sedikit mengamati, memahami, menghayati pada kelebihan-kelebihan ilmu dan fadilat-fadilat ilmu. Kalau kita faham betul-betul fadilat ilmu, manaqib ilmu itu, orang yang berilmu tu apa ganjaran dia, apa, betul tak? Kalau kita faham betul, maka kita takkan bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Hari-hari amalan kita menuntut ilmu, belajar je. Kita kalau tak ada nak buat lain, kalau penuh masa kita dengan mengaji, tak ada hal. Alhamdulillah, tu rezeki, tu amal ibadat juga. Tu. Kenapa? Apa punca orang malas mengaji, tak nak mengaji? Sebab apa? Sebab dia tak nampak kelebihan fadail, manaqib bagi ilmu tu sendiri. Tu. Kalau kita faham betul-betul, kita tak akan tinggal ilmu tu. Dengan ilmu tu kita boleh masuk syurga Allah Ta'ala, boleh capai redha Allah Ta'ala. Kalau kita faham betul-betul besarnya kelebihan ilmu tu, kita tak akan tinggal menuntut ilmu. Bahkan sampai kita mengajar pun, dah tua pun, dah nak mati pun, kita masih mengaji tu, menuntut ilmu tu daripada buayan sampai ke lian lahat. Nak bagi tahu ilmu itu luas. Jadi mengaji, belajar. Jangan habis 4 tahun dah tinggal mengajar pula. Tak. Orang kita mengaji takkan habis. Sebab ilmu Tuhan tu luas. Dan dalam sebut apa Syekh sebut, berenanglah di lautan ilmu Tuhan. Walaupun kita tak dapat nak renang semua, betul tak? Dapat separuh cukup lah. Tu fayam bagi ayyut ibah, maka sepatutnya bahawa memenatlah oleh talib ni nafsahu, akan diri talib ni, ala tahsili, atas penghasilan ilmu, wal jiddi, dan bersungguh, wal muwazabah bit ta'ammuli fi fadailil ilmi. Tu nasihat dia apa? Kita kena penatkan diri kita atas tahsil dan jid, bersungguh-sungguh dan muwazabah pada nak faham ataupun menghayati di dalam fadailil ilmi, di dalam kelebihan-kelebihan ilmu, pada kelebihan-kelebihan ilmu. Tu kena bersungguh-sungguh, kena fahami fadail ilmu tu. Supaya kita apa? Supaya kita hilang malas. Kalau kita tahu kelebihan, kalau kita tahu belian itu berharga, kita takkan buang, betul tak? Kalau kita tahu emas tu berharga, kita akan kumpul banyak-banyak, betul tak? Tu fa innal ilma, kerana sungguhnya ilmu yabqa, kekal, wal mala yafna, dan harta itu binasa. Kama qala Amirul Mukminin wallahu taala alam. Kemudian kata fa innal ilma yabqa wal mala yafna. Sampai situ. Apa? Allah Ta'ala alam. Jadi itu nasihat daripada musannif bagi penuntut ilmu. Musannif ni pandai susun. Kita belajar, dia bagi tahu dulu adab belajar, adab pelajar dengan guru macam mana, adab belajar dengan ilmu itu macam mana, betul tak? Okey, adab belajar dengan ilmu ada apa? Adab terhadap guru, adab terhadap kitab, adab terhadap kawan, adab terhadap guru kepada kawan, semua ada, betul tak? Dia ajarkan. Okey, bila kita dah faham, kita dah ikut, kita dah ikut, kemudian dia masuk pula bahagian apa? Perkara-perkara yang patut ditinggalkan ataupun perkara yang patut dibuat oleh pelajar penuntut ilmu. Antaranya apa? Hidupkan malam, betul tak?
Antaranya apa? Jid, kan, himmah yang tinggi. Tu. Antaranya apa? Meninggalkan malas. Tu. Jadi banyaklah disebutkan kelebihan syair-syair itu, ulang kena banyak. Antara nasihatnya apa tu? Kena tikrar, ulang pelajaran. Tu penting. Baca je. Sebagai apa? Sebagai penyemangat bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.